Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Usaha harap semua sihat belaka, berada di samping keluarga semua. Jadi sempena wabak COVID yang melanda negara kita ni, jadi pembelajaran kita pun telah terbantut lah sebentar, dan Alhamdulillah kita akan teruskan pembelajaran kita bermula pada minggu ini dengan secara online. Jadi insyaAllah Ustaz akan bekalkan setiap minggu dengan nota slide ataupun video slide yang mempunyai rekod suara Ustaz, yang mana Ustaz akan masukkan dalam YouTube, yang mana anda semua boleh tengoklah dalam YouTube nanti, dan kemudian buat latihan lah yang Ustaz akan berikan dalam island insyaAllah. Dan untuk assessment yang akan datang, Ustaz akan maklumkan kemudian insyaAllah. Jadi bagi tajuk pada hari ini, insyaAllah Ustaz akan sentuh dua tajuk lah terus, iaitu teras pengurusan Islam dan juga prinsip pengurusan Islam. Jadi bagi nota yang pertama ini adalah teras pengurusan Islam. Okay. Teras pengurusan Islam ini dibahagikan kepada 5 teras yang utama, iaitu yang pertama adalah teras Tauhid, teras Khilafah, teras Taskhir, dan teras Tazkiyatun Nas, dan teras Karamatul Insan. Yang pertama adalah teras Tauhid. Apakah dikatakan dengan Tauhid? Tauhid adalah kepercayaan ataupun keimanan kita, yang mana kita percaya dengan rukun iman yang 6 itu kan. Jadi hasil pada keimanan itulah yang merupakan akidah dan pokok yang di atasnya itulah berdirinya syariat Islam. Jadi kalau tanpa adanya tauhid, yang mana tanpa adanya kepercayaan ataupun keimanan dalam diri seseorang umat Islam, macam mana kita nak membentuk satu perkara yang menuju ke arah Islam ataupun nak menerima syariat Islam, sedangkan akidah dia pun tak betul, macam mana dia nak menerima syariat Islam. Sebab itulah tauhid merupakan teras yang paling penting dan merupakan teras yang paling utama. Jadi pendekatan tauhid dalam pengurusan menekan 3 bidang utama, iaitu hakikat insan, hakikat amal, dan hakikat organisasi. Itu bagaimana kita nak membina insan yang baik dan membentuk amalan kita, di samping dari sudut kedua-duanya itu dapat membentuk satu organisasi yang mempunyai tauhid Islam yang terbaik. Okay. Jadi dengan pemahaman tersebut, manusia dapat membina organisasi yang sesuai dengan tugas dan peranannya yang sebenar sebagai pemegang amanah dan sesuai dengan hakikat kejadiannya. Tanpa pemahaman yang jelas, manusia akan melakukan penyelewengan dan kerosakan. Dengan itu merendahkan maruahnya sebagai manusia. Jadi pentingnya tauhid ini sebagai satu teras di dalam pengurusan Islam, kerana tanpa adanya tauhid atau keimanan, bagaimana sesebuah pengurusan itu akan terbentuknya sebuah pengurusan Islam yang memerlukan berpegangnya kepada syariat Islam, akhlak Islam dan sebagainya. Sebab itu pentingnya tauhid menjadi teras yang utama dalam pembentukan teras pengurusan Islam. Baiklah, teras yang kedua pula adalah khilafah. Khilafah ataupun khalifah, iaitu wakil. Wakil, iaitu kita sebagai umat Islam ini merupakan wakil yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk membangun dan memakmurkan dunia. Penugasan ini dikuatkuasakan Allah SWT dengan mengangkat manusia sebagai wakilnya dan pemegang amanah untuk mentadbir dan memajukan kehidupan dunia. Jadi memang kita ni merupakan, memang Allah telah nyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah bahawa kita ni merupakan utusan Allah ataupun wakil Allah, khalifah di muka bumi ini Allah jadikan dari kalangan manusia. Jadi sudah tentulah sikap ataupun teras khalifah itu amat penting diadaptasi juga di dalam
pengurusan. Daripada prinsip khalifah ini berpaksanya sistem pengurusan Islam kerana bermula dari titik inilah manusia ditetapkan dengan tanggungjawab mengurus dunia dan segala isi kandungannya termasuk manusia sendiri dan segala sumber kekayaan alam serta segala pemberian dan kemurahan ilahi berupa dan bentuk ilmu termasuk sains dan teknologi. Jadi segala apa yang ada di muka bumi adalah tugas kita sebagai khalifah untuk mengurusnya dengan sebaik mungkin. Jadi tugas khalifah ialah untuk mengurus setiap tanggungjawab pengurusan selari dengan tuntutan ajaran Islam iaitu beramal soleh dalam bentuk membuat perubahan ke arah kebaikan, menegakkan keadilan dan memelihara hak-hak setiap diri mereka yang sepatutnya menerimanya semasa menyempurnakan amanah memakmurkan muka bumi ini dan dipadankan dengan tugas kehambaan dengan matlamat yang banyak hikmatnya. Okey, jadi teras yang kedua pula adalah khilafah ataupun khalifah yang mana Allah telah menyatakan bahawa bahawa manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini. Bila dikatakan khalifah di muka bumi ini adalah kita adalah wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai untuk mengurus segala apa sumber-sumber yang ada di muka bumi ini. Begitu juga sekiranya kita menjadi seorang pengurus, kita adalah wakil yang telah ditugaskan oleh Allah SWT untuk menguruskan organisasi kita dengan lebih baik dan membawa kepada kecemerlangan dalam sesebuah organisasi. Okay, teras pengurusan Islam yang ketiga pula adalah tazkiyah an-nafs. Tazkiyah an-nafs adalah tapisan moral. Kalau kita lihat dengan teras yang lama dulu boleh juga disamakan tazkiyatul an-nafs ini seperti teras akhlak, iaitu berkaitan dengan pembentukan akhlak. Jadi tazkiyah ni penyucian, menyucikan diri. Bagaimana berkata menyucikan diri itu sudah telah berkaitan bagaimana teras dalam sebuah pengurusan Islam itu membentuk agar pengurusnya sentiasa membersihkan diri dengan perkara-perkara yang baiklah. Jadi tazkiyah merupakan tapisan moral yang berfungsi sebagai pelindung diri atau benteng pertahanan diri daripada terjebak melakukan kemungkaran dan menjatuhkan martabat kepada kehinaan. Benteng ini juga merupakan elemen yang mempengaruhi kelakuan hidup dan menentukan baik buruk perlakuan pengurusan keseluruhannya. Jadi bagi para pengurus yang memikul tugas dan amanah, tazkiyah an-nafs ini adalah satu prinsip pengurusan yang amat mustahak. Sebab apa? Kerana tazkiyah an-nafs adalah satu prinsip yang meletakkan pengurus dalam keadaan beringat-ingat supaya sentiasa berusaha memperkasakan kekuatan rohani dan memelihara jati dirinya semasa sibuk menguruskan dunia. Jadi kalau tanpa adanya teras tazkiyah an-nafs iaitu penyucian diri, jadi bagaimana nak berbentuk seorang pengurus yang baik, seorang pengurus yang berakhlak mulia. Jadi penting yang tazkiyah an-nafs ni dia dapat mengimbangi antara dunia dan akhirat. Baiklah, sekarang kita masuk pula kepada teras pengurusan Islam yang keempat, iaitu at-taskhir. Taskhir ialah satu prinsip ketetapan ilahi yang memberi kuasa kepada manusia menjadikan semua yang ada di bumi dan cakrawala sebagai gelanggang, di mana mereka dapat bergelumang untuk menggaut hasil dan meraih apa jua manfaat demi kemaslahatan dan kepentingan serta keperluan kehidupan mereka. Ia juga adalah satu kuasa penundukan dan penguasaan yang diamanahkan ke bahu manusia sejajar dengan kedudukan manusia selaku khalifah. Dengan amanah ini, manusia tidak boleh bertindak sebagai pengurus dan pemilik mutlak yang boleh bertindak rakus dan tamak walaupun manusia merupakan makhluk yang diangkat sebagai khalifah. Jadi kalau kita kan taskhir ini adalah satu teras yang ada berkait rapat dengan teras khalifah tadi. Jadi bila taskhir adalah satu ketentuan, satu kuasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, yang mana dengan kuasa ini kita dapat menundukkan alam sekitar ataupun alam
menunjukkan alam sekitar kita ni lah, sumber-sumber yang ada di sekitar kita ini, selaku kita sebagai manusia, sebagai seorang khalifah. Jadi bukan bermakna tunduk tu kita boleh buat sesuka hati. Maksud tunduk itu makna kita adalah mereka itu adalah amanah kepada kita sebagai khalifah supaya kita dapat menguruskan mereka dengan baik dan bukannya rakus ataupun tamak. Jadi peranan taskhir ini bila kita aplikasikan dalam pengurusan, jadi apabila kita jadi seorang pengurus, automatik kita ada sikap taskhir yang mana kita punya staff itu juga perlu menghormati kita sebagai seorang pengurus. Bukan bermakna kita boleh berkuasa sesuka hati di atas penundukan ataupun kehormatan mereka itu kepada kita, tetapi atas sebab supaya kita dapat memberikan tanggungjawab kita dengan lebih adil, dengan lebih baik kepada staf-staf yang berada di bawah kita lah. Jadi penelitian taskhir lebih khusus sifatnya kerana ia memperkasakan tugas kekhalifahan manusia khusus dalam hubungan dengan makhluk-makhluk yang lain di alam semesta. Ia merupakan perincian prinsip khalifah dalam aspek pengurusan berkaitan dengan makhluk, bukan manusia, baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Taskhir merupakan pancaran dari kebijaksanaan ilahi dalam menetapkan pengurusan segala kekayaan sumber alam, pengendalian pengurusan terhadap alam sekitar oleh manusia dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Islam yang terakhir iaitu karamatul insan. Jadi karamatul insan ni apa? Karamah, kehormatan manusia. Jadi menunjukkan bahawa teras yang kelima menunjukkan bahawa manusia ini adalah sebuah ataupun satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Iaitu karamatul insan ini merupakan satu prinsip menekankan keperluan menjaga dan memelihara maruah dan kehormatan diri sendiri dan kehormatan orang lain dalam apa jua susana perhubungan sesama manusia. Jadi bila dah ada teras karamatul insan ni, secara automatik akan membentuk pemahaman bahawa dalam setiap minda manusia, bahawa setiap manusia itu mempunyai kehormatan diri yang mulia. Jadi tidak bolehlah sesuka hati bagi seorang pengurus nak menghina orang bawahannya, atau orang bawahannya nak menghina sesama sahabat dia, ataupun nak menghina orang atasan dan sebagainya dan sebaliknya. Jadi dalam prinsip ini tergabung nilai-nilai etika yang menggariskan tanggungjawab memelihara maruah, serta kemuliaan diri sendiri dan maruah orang lain mengikut batas-batas pertalian sesama manusia. Jadi bila menyebut tentang memelihara maruah ini, bukan hanya kita memelihara maruah orang lain dengan tidak menjatuhkannya, memfitnah dia dan sebagainya. Justru sebab itu kita juga perlu memelihara maruah diri sendiri dengan menutup aurat, menjaga aib sendiri, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan keaiban dan sebagainya. Jadi gagasan karamatul insan ini adalah perancang dan ketetapan ilahi untuk menjustifikasi kedudukan insan sebagai makhluk pilihan. Ia menjadi indeks yang menetapkan batas-batas perhubungan sesama manusia dan menjadi titik tolak bagi perincian tentang nilai-nilai etika yang menjadi jambatan pertalian kemanusiaan. Okey, jadi di sini ada 5 teras pengurusan Islam yang dinyatakanlah. Iaitu pertama adalah teras tauhid. Tauhid adalah teras yang paling penting sekali, yang mana tanpa adanya kepercayaan ataupun tauhid kepada Allah SWT, bagaimana sesebuah pengurusan itu dapat dilaksanakan berlandaskan syariat Islam. Yang kedua adalah teras khalifah, iaitu teras yang kedua iaitu teras khalifah ataupun khilafah yang menunjukkan bahawa manusia ataupun diri seseorang manusia itu adalah wakil daripada Allah SWT untuk bertanggungjawab di atas apa yang dipertanggungjawabkan. Jadi bila ada teras khalifah itu telah membawa persepsi ataupun telah membawa sikap kepada seseorang pengurus untuk bersikap dengan lebih bertanggungjawab. Yang ketiga adalah teras tazkiyatun nafs, iaitu penyucian diri. Bagaimana nak menyuci diri menjadi ke arah kebaikan, iaitu pembentukan akhlak yang mulia lah. Yang keempat adalah taskhir, bagaimana seseorang khalifah ataupun seseorang pengurus menjalankan tanggungjawabnya kepada sekelilingnya agar tanggungjawab yang dipikul itu dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan saksama. Dan yang terakhir adalah karamatul insan, iaitu teras yang menunjukkan bahawa
kemuliaan manusia itu sendiri. Dan daripada teras yang kelima ini menunjukkan bahawa manusia itu semuanya bermaruah dan mulia. Jadi sudah tentu tidak boleh kita menjatuhkan maruah sesama manusia, di samping juga tidak boleh menjatuhkan maruah sendiri. Jadi apabila adanya kelima-lima teras yang penting ini dalam sesuatu pengurusan Islam, maka sesuatu pengurusan Islam itu akan dapat berdiri dengan teguhnya. Baiklah, insya-Allah nanti Ustaz akan susuli pula dengan nota seterusnya, iaitu prinsip pengurusan Islam.